Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Baik, kata pengarang rahimahullah ta'ala, soalan seterusnya, apakah pandangan Islam kalau diambil sebahagian yang sesuai sahaja dari Islam dengan menolak sebahagian yang lain? Persoalannya malam ni, macam mana atau pandangan Islam atau hukumnya seorang yang diambil daripada Islam itu sebahagian saja dan meninggalkan ataupun menolak sebahagian yang lain pula. Jawabnya, bukankah telah dijelaskan bahawa Islam itu adalah agama yang syumul yang lengkap, lagi sesuai dengan kejadian manusia itu sendiri, tanpa mengira bangsa dan keturunan, masa dan tempat. Jadi perbuatan atau sikap menerima sebahagian di samping menolak sebahagian yang lain adalah dianggap suatu kesalahan, di mana ia akan menanggung risikonya. Jadi telah kita maklum Islam ini agama syumul. Maksud syumul, agama yang lengkap, yang ada serba-serbinya dan yang tidak boleh kita pisah-pisahkan menurut kemahuan nafsu. Bukan syumul saja pada perkataan kita, tetapi pada amalan. Kalau kita tanya orang Islam, memang dia kata Islam agama lengkap, tapi disbah kepada amalan dia tak lekatlah Islam tu. Pada mulut semua kata syumur, dalam TV para perdana syumur belaka, tapi dari segi amalan tak syumur. Iaitu bagi segi amalan, mereka tak beramalkan sebahagian daripada apa yang ditetapkan dalam Islam. Maknanya orang ni tidak mensyumulkan Islam. Jadi Islam ni bukan kata-kata tetapi amalan. Nampak? Al-Islam huwal amal. Islam adalah amalan. Nampak? Islam tu amalan. Amal ni pekerjaan kita, pada perkataan, pada perbuatan. Kalau cakap saja, maka tidaklah dikatakan Islam. Cakap saja Islam, tak semayang. Cakap Islam tetapi tidak puasa. Jadi Islam ni dia amal, kena semayang, kena rokok sujud, kena menahan lapar dan dahaga, kena ke Mekah, kena berzakat. Jadi masalah soalan ini ditimbulkan kerana kebelakangan ini memang amalan ini telah menerak dan menular dalam masyarakat Islam, iaitu mereka meninggalkan banyak dah daripada apa yang ada dalam Islam. Jadi kita kena faham Islam ialah kita kena terima dan kita amal semua yang dibawa datang kepada kita oleh Nabi kita, sama ada amalan itu berupa wajib ataupun sunat. Menolak sebahagian salah. Kita nak terima separuh peraturan tak boleh. Kerana Islam itu peraturan. Peraturan makan, peraturan tidur, peraturan bangun tidur, peraturan semayang, peraturan nikah kahwin, peraturan cerai, peraturan bela anak, peraturan ngajar, peraturan dengar, macam-macam peraturan. Kita nak bakar separuh saja, nak bakar hak kita rasa sesuai saja, salah. Memang salah.
Bahkan dalam peraturan dunia pun salah. Umpamanya JPJ kata bila line 2 tak boleh memotong, line kuning tak boleh parking. Kemudian lampu merah kena berhenti, lampu hijau baru jalan. Kemudian jalan sehala tak boleh masuk. Kita kata tak ambuh, kita nak pakai hak je. Iaitu line 2, line kuning, line 2 line saja tak mau memotong, hak lain tak mau ikut peraturan. Tak boleh, salah. Kena ikut semua. Nampak? Semua kena ikut. Dah ni apalah parking line kuning. Tahu dah saya parking line kuning, tapi line 2 saya tak motong. Boleh kata mu bengong ke apa? Bukan masalah line 2, ni masalah mu parking line kuning. Tahu dah, saya terimalah masalah line 2. Saya tak motong, tapi bak line kuning saya tak mau ikut. Boleh jawab gitu? Orang Islam ni gini, dalam bab semayang buka Quran, ikut Quran. Kalau kata hak rukuk, hak sunat, apa balah-balah diri. Hak sunat je, apa balah diri. Tapi benda yang wajib ditinggalkan. Menutup aurat wajib bagi anak-anak perempuan dan laki-laki. Tak tutup aurat anak. Menggerakkan jari ketika tahiyat sunat. Kalau tak gerak jari apa duduk gitu. Tok Imam patokan gitu. Tok Imam. Faham? Tok Imam. Tapi anak Tok Imam pakai luar pendek puang. Pusat jelek. Baik kerak jari tu. Nampak? Tu tak faham. Kalau sunat tak akad apa. Tutup gitu dah apa tak? Ataupun terik-serik ni apa? Tak boleh pala sunat Oh, jaga. Balah ni kata kat lapah Allah ni kata dak dekat la. Dak dekat illa. Bila Tok Imam nombor 1, Tok Imam nombor 2. 3 tahu. Balah gok. Ni anakmu tu yang pakai luar panjang ketat. Anak tu bila tu yang tak pakai tudung tu pergi sekolah tu guna kan wajib. Hak gerak tangan sunat nampak? Dah boleh pilih. Dah boleh ambil ikut suka. Kalau makanan tak jadi, punah jahanam. Kalau nak ambil sebahagian daripada peraturan ataupun resipi yang telah ditetapkan. Punah jahanam. Nasi dagang orang perah satang. Peraturan dia. Di antaranya lah. Tak. Ya, kita tak ambil hak lain aku terima lah. Beras siang, beras molek aku terima. Tapi bak satang aku nak mau terima. Aku nak perah minyak gas. Tak jadi si dagang. Maka Islam yang ada pada penganut-penganut akhir zaman ni, Islam punah belaka. Sebab tu timbul nama Islam sekular, Islam plural, Islam liberal, Islam tamadun. Nampak? Islam cilan-cilan. Dari macam-macam bahasa. Pasal apa? Pasal ikut si. Tengok orang duduk memperjuangkan sekularisme. Iaitu dia kata politik suku, agama suku. Tapi dalam bab haji mereka terima. Mereka terima. Siap bang masa nak berakat daripada rumah. Padahal bang ni bukan sunnah Nabi. Cuma setengah ulama kata sunat bang. Bukan ijma' ulama. Tak apalah nak buat. Mana benda khilafiyah je. Benda khilaf pula bukan atas wajib, atas sunat je. Oh, siap bang. Tapi dia seorang penyokong sekular. Iaitu kata dalam bab agama, dalam bab ibadat, kita rujuk Quran dan hadis. Dalam bab memerintah, hukum hakam, apa benda enakmen, kita rujuk perlembagaan. Itu sekular. Tak rujuk Quran. Tapi mereka ini berpegang teguh dalam bab haji, dalam bab sembahyang. Ini jadilah sekular. Dalam bab liberal pula, liberalisme, iaitulah menerima apa yang baik sekalipun bertentangan dengan syariat Islam, dengan syarat
masyarakat majoriti menerima perkara tersebut. Dia panggil liberalisme. Ramai orang suka, kita buat. Walaupun haram. Seperti konsert. Nak diundang penyanyi-penyanyi yang separuh bogey daripada luar negara. Haram dalam Quran, dalam hadis. Tapi ramai orang minat. Filem-filem Bollywood yang menayangkan 99% bahagian perut dan pusat. Nak joget betul ni semua tu haram, kena laknat. Betul dah. Tapi oleh ramai orang minat, kita import filem-filem ini. Dia panggil Islam liberal. Pasal ditolak masalah hiburan, tak ada kena-mengena dengan halal haram. Nah, ini golongan. Jadi akhirnya kalau kita bilang satu, hak ambil suku-suku ni, kita ripung, capur-capur 72. Faham? 72 dia. Nabi kata sintani wasab'una finnar. 72 golongan pahaman umat aku dalam api neraka belaka. Saja dalam syurga. Man hum ya Rasulullah. Siapa mereka hak saja golongan fahaman dalam syurga. Nabi kata iaitu ma ana alaihi wa ashabi. Iaitu golongan yang akulah menjadi ketuanya dan pengikut, iaitu sahabat-sahabat aku. Jadi kita tengoklah golongan-golongan yang ada ramai ni, 72 ke hak satu kaum dalam syurga. Satu kaum dalam syurga ini, kalau dalam bab arak, mereka mengharamkan nak arak sama ada jual atau beli, ataupun maknanya buat kilang dan sebagainya. Maka golongan yang membenarkan arak 72. Golongan satu, golongan sahabat ni mereka membenar tak perlakuan apa benda ni, sosial yang melampau batas, percampuran laki-laki perempuan yang merosakkan. Ada tak sahabat buat? Tak ada. Dan golongan hak buat dia ni 72. Nampak? Golongan sahabat ni ada tak mereka ini memberi kemudahan kepada majlis-majlis maksiat? Tak ada. Yang ada mereka beri kemudahan kepada majlis-majlis agama. Nampak? Mengajak orang berbuat ma'ruf, larang dan cela perkara mungkar, dihentikan dengan segera. Nah, para sahabat ni bila lihat ada suatu harta daripada harta anak yatim, daripada perkara yang maksiat, dipecahkan serta-merta. Padahal harta anak yatimnya haram lah, kita konsep. Tetapi lagi perkara itu haram, dihancurkan oleh para sahabat. Dan ini memberi kemudahan kepada maksiat. Nak dibuat pertandingan joget menyanyi, laki-laki perempuan berpiping tangan, nak dalam keadaan tidak malu, dalam TV, dalam radio tak berhenti-berhenti. Nak kemudian tak suka kepada perkara-perkara yang dibawa oleh ulama', maka jelas 72 dalam api neraka. Dah kita tahu dah golongan mana hak 72. Kalau kita ikut juga, nak dengan kita terjun lubang. Betul tak? Jadi kita jangan ikut. Tujuan belajar ni bukan nak kata nak jadi nak hina korang, tak. Nak kenal mana golongan 72. Kenal ni kau golongan ni, dia membuat pesta-pesta joget, nyari dan sebagainya, hiburan yang haram. Padahal zaman Nabi ni orang puan duduk dekat sahabat je. Nabi siapa jelong nak tubik anak mata. Nabi hambat hak puan ni suruh masuk dalam rumah. Tak boleh dalam keadaan begini. Ada orang laki-laki. Dan sekarang ni menghalalkan konsert-konsert. Kita kena ini golongan bukan ma'ana alaihi wa ashabi, tapi golongan-golongan min ahli nar, iaitulah 72 golongan. Cari makan belaka. Nak kaya lah gilah nak kaya. Nak naik ekonomi tak apalah. Tapi golongan 72 ni jangan kita masuk. Faham? Golongan sahabat mereka mendirikan hukum sesuai bagaimana yang ada dalam Quran dan hadis Nabi. Kita tengok golongan-golongan yang dapat kita lihat hari ni seluruh dunia ni. Mana negara, mana golongan yang mempertahankan Quran dan hadis sebagai perlembagaan, itu golongan satu dalam syurga. Hak lain daripada tu, hak pakai nakmen ni semua ni yang direka oleh maknanya tangan-tangan manusia,
Ni golongan 72. Nah, jadi dalam golongan 72 ni macam-macam jenis orang Islam. Yahudi tak ada. Nampak? Yahudi tak ada. Nabi khabar awal lagi tu. Nampak? Innal yahud sataftariku ala 70 firqah. Yahudi pecah 72 golongan, 70 golongan. Wan nasara apa ala 70 ala ahad ala 70 ala ihda wa 70 firqah. Dan golongan Nasara Kristian 71 puak. Nampak? Golongan kita 73. 73 ni Islam belaka. Mengucap 2 kalimah belaka. Tapi 72 dalam api neraka. Tu. Pergi ke Mekah tain puasa. Siapa tak muat, maknanya bazar Ramadan, jual belaka. Tapi sebahagian daripada mereka itu 72 golongan. Tak berahi ke orang ngajar, tak berahi ke orang ceramah, tak berahi ke ulama', tak berahi ke tok guru beci golongan-golongan ustaz. Tak. Mana tak mau melihat Islam ini kembali bertakhta, beri sokongan kepada golongan-golongan yang menyekat daripada perjuangan umat Islam. 72. Itu saja. Kita tak boleh hukum sendiri, dia automatik. Automatik ni mana tak yang masuk ke tangan. Tekan minyak, sampai masa dia masuk dia dua lalu. Itu automatik. Tak payah kata lah. Dan ni kerana kata ni tempat orang kata ni. Tak apa lah. Majlis kuliah ni tempat orang berkata-kata. Dah tu dekat kuliah dia kata tak boleh kata kak. Dah duduk diam belaka. Ustaz duduk diam kan tengah pun diam. Isi makan. Kuliah kepala khotok apa gitu. Dia boleh kata lah. Dia tempat kata. Nampak? Dia gitu. Siapa yang buat ambil separuh-separuh, dia tanggung risiko. Dalam bab aurat tak mau ikut Nabi, dalam bab semayang nak ikut Nabi. Hak sunat pertahan. Sapu muka sunat. Itu pun pandangan yang sedikit di kalangan ulama. Lepas salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi, sapu muka sunat lah. Sebagian ulama tak salah buat, faham lagi. Tapi bukan ittifaq, bukan ijma'. Ada pendapat kata tak sunat, ada pendapat kata sunat. Tang. Dah bak aurat boleh pula. Kan wajib dengan ijma' ulama', anak perempuan isteri kita menutup kepala dengan memakai jilbab. Tak ada khilaf. Tak ada khilaf. Dalam akal tu. Dah sapu muka. Ni. Tok Imam. Dah ada sapu muka mana Tok Imam apa salah? Sunat lah. Mazhab Syafi'i sunat tu. Boleh. Dah anak Tok Imam pakai skirt mana? Anak Tok Imam tu celuk rambut kuning tebik di kedai Jaya. Mana cerita? Jangan bersimbang. Tok Imam ni celuk tepung bola kuali. Faham? Tok Imam goreng pisang. Berat nandang sungguh. Ijma' ulama, perempuan yang keluar pada rumah tak pakai tudung, tak kira mu anak siapa. Mu anak menteri, mu anak esko, mu anak Queen Victoria, mu anak George Bush, akan kena bakar rambut dia dalam api neraka. Siapa khabar yang mu pandai sangat? Nabi khabar. Kalau tak percaya, mampu tanah jarak. Betul tak? Pasal Nabi kata. Kalau kita kata orang boleh lawan. Nabi kata. Allah pun sebut. Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah perempuan yang mengaku beriman meletakkan jilbab di atas kepala mereka itu bila keluar daripada rumah. Tak percaya, tanah jarak. Tak ayah katik. Betul tak? Slow. Betul tak? Dah. Dalam konteks ini Allah SWT telah menjelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 85 berbunyi, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab
wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Apakah kamu mempercayai sebahagian daripada kitab dan tidak mempercayai sebahagian yang lain? Maka tidak ada balasan bagi orang yang berbuat demikian di kalangan kamu melainkan kehinaan di dalam kehidupan di dunia ini. Dan pada hari kiamat nanti akan dicampakkan mereka ke dalam sepedih-pedih azab seksa, dan tidaklah Allah sekali-kali lalai daripada apa yang kamu kerjakan. Allah tanya kepada orang yang telah mengambil sebahagian daripada hukum dalam kitab Allah, meninggalkan hukum yang lain. Allah kata, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Kenapa kamu hanya beriman dengan sebahagian isi kitab dan kamu kafir dengan sebahagian yang lain? Kafir maknanya engkar. Kamu tak mau dah kan? Kamu tak mau ikut. Kafir itu maknanya. Bukan kafir maknanya kafir semua boleh. Kenapa kamu hanya nak ikut sebahagian Quran dan kamu tak mau ikut sebahagian yang lain? Nah, kita kena semuanya ikut apa yang telah ditetapkan dalam Islam. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu masuk pada hukum Islam dan agama Islam itu kafah. Bukan semua kamu masuk Islam. Itu semua kamu yang telah Islam, ambillah Islam itu semua sekali. Kerana kalau ikut separuh saja, ini adalah anak murid syaitan. Dalam bab semayang ikut hadis, ikut Quran. Dalam bab ekonomi ikut British, syaitan. Atau anak cucu syaitan, ataupun murid syaitan. Siapa pula kata syaitan? Allah lah kata. Nah, Allah kata bagaimana? Lepas daripada Allah sebut, udkhulu fi silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kamu ikut suruhan syaitan, kerana syaitan itu musuh yang terang bagi kamu. Maknanya orang yang tak ambil Islam semuanya, pakai ambil ikut suka gitu saja, adalah orang yang ikut jejak langkah syaitan. Ayat ni khabar, bukan kita kata, kita terjemah. Dalam bab muamalat ikut Yahudi, dalam bab ibadat ikut Quran, anak murid syaitan. Dan kalau haji, haji syaitan. Betul tak? Tuhan kata. Dalam bab ke Mekah, buka Quran. Nak tawaf Baitillah, buka Quran. Nak tahu hukum syarat sah wukuf, buka hadis. Tapi dalam bab nikah kahwin, ikut Hindu. Tak mau ikut pasal Islam. Anak murid syaitan. Dah bukan orang lain ni, anak ustaz ni sanding. Ustaz syaitan. Dia kena kata gitu. Kata bukan nak suruh kau punah, nak suruh dengar dan berasa kesal. Itu je. Sebab kalau tak kata jadi payah. Dia kadang-kadang benda apa ni, kalau orang tengah mana sibuk sangat, dia kena kuat bunyi dan keras. Kuat dan keras dan boleh menarik perhatian, baru orang jaga. Macam dia ambulans. Ambulans nak tahu orang pergi hospital sakit ni, umpamanya tok ngulu baru sudah sunat, bolehlah ambulans nak tahu. Jadi jalan jeng, dia kena buat bunyi siren. Siren ni yang tazkirah, peringatan. Arab panggil tazkirah, Melayu panggil beringat kepada orang. British panggil siren. Faham tak? Bunyi dia mesti kuat. Bila kuat, maka orang dengar, orang berjaga-jaga. Lepas tu kuat, kuat. Habis orang lari belakang kereta. Ambulans belakang. Tapi kalau bunyi slow ni, nak ingat, nak suruh orang elok belakang, supaya tak berlanggar. Tapi sirennya tak bunyi macam siren dia ni. Bunyi slow, cik 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 cik. Tak jadi apa. Boleh batin dengan mula rabak habis bahan belakang lori gas.
Orang ada undur sikit pun pasal perahang. Nah, dan orang pun tak elok. Bila tak elok, susah nak lalu, payah nak betul, berlaku kemalangan. Boleh dia kena bunyi kuat. Nah, ni gini. Ni ginilah dalam keadaan manusia sangat sibuk sekarang ni. Para mu'allim dan ustaz-ustaz sepatutnya kena kuat sikit. Nak penceramah supaya orang dengar, ranjat belaka. Nah, biar setok karung belaka. Parok kena tadi. Baru je. Nah, tak apalah parok pun. Now teh bang, lupa. Nah, ada akak ni. Tak ada berat nak. Aduh. Kalau kita buat kuliah bulanan kecil-kecil. Main tak ada mau kita buat sebulan sekali. Kalau tak ada syarat tu muktamad. Galuh pelik. Jadi orang yang ambil sebahagian daripada hukum saja dalam bab aurat, nak ikut kapil laknat, boleh buka kepala, boleh pakai skirt, boleh main sokan, hak tina berlari dengan hak jatang, hak puang tina garik, boleh main futsal, boleh batin kali, mak repik kok tengok kok luar pagar. Hak tu semua tu Yahudi Nasara belaka. Bukan daripada Islam. Nabi laknat belaka tu. Nak bakal dapat tiket masuk neraka free belaka tu kalau mati tak dan taubat. Bukan jenis lagu tu. Jadi orang yang buat kerja lagu tu, maka dia kata, Allah kata khizyun fil hayatid dunia, iaitulah hina di dalam hidup dia. Hina tu, hina gua ni mulia. Mulia bagi dia, bagi orang yang tahu dia hina. Orang jahil dia ingat ada benda. Dia pada jaga pergi pasar pergi apa, celup rambut merah, rambut kuning. Sama kuning dengan ekor tupai. Bagi orang yang mengaji, orang dekat dengan Allah, orang tengok hukum, orang buka Quran hadis, orang ni memandang hina kepada golongan ni. Pasal ni golongan yang tak tahu ke benda ni. Mana kita hak buat salah tak tahu benda, set-set bodoh. Macam kita dalam jahiliah, kita orang suka sangat. Pakai rata tekok ni. Tak tahu kala. Orang yang tahu tengok, anak beruk mana pula turun. Tak? Kita hak gom turun daripada bas bakar tapet. Turun hari Sabtu. Nak pergi raya pasar. Jadi sembah. Hebat tu kata. Kasar pada time cimbah. Faham tak? Orang tak tahu kala. Kawan-kawan dia jahil sama bodoh dengan dia. Kelah mu. Mulai sunggau aku tinggal. Orang hak tahu, orang ngaji, ayah haji, mak haji, orang yang dekat ada hukum agama, beruk turun mana pulak ni. Sek-sek beruk mak ayah mana pulak turun ni. Tengok hina tak? Hina. Tu jaget-jaget lah TV tu, tak tin dia. Dah tak hasil benda. Orang lain tengok beti yang safira. Meluat tengok. Dah hati orang lain lah, orang tak berakhir kerana maksiat tengok. Allah. Naknya pokok bodoh ni. Tapi dia tak tahu kalau kata bodoh, memang tak nyanyi dah. Tapi dah orang sorok dia. Orang sokong dia, orang ingat semua orang minat. Kalau dia nak pergi nyanyi tu, orang pakai sorok belaka daripada luar. Kalau stage dalam tu sorok belaka. Bodoh. Memang tak nyanyi. Dia gitu. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab. Bukan saja hina dalam dunia orang yang tinggal sebahagian daripada hukum Quran. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab. Pada hari kiamat akan ditolak, dihumban masuk ke dalam azab. Bukan kita masuk sendiri, orang tolak kita, malaikat heret buat masuk. Dah beri pilihan dah, dua, jalan baik, jalan jahat. Pilih hak jahat juga. Antara maghrib dengan isyak ada dua jalan. Surah ke jayam. Ambil jayam, jeng, gelak gugur kamu. Saya ada ngajar tafsir. Nak pergi kat tafsir ke maiding? Maiding, tak apa. Nak buat jeng kering. Padahal lepas isi boleh pergi beli, kau salah. Lepas isi boleh. Tu imam nak pergi kau. Nak beli PlayStation. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah sekali-kali tidak akan lalai daripada apa yang telah kamu lakukan.
Kalau kita tengok pusat serata dunia umat Islam sekarang, hampir 90% negara umat Islam tidak menjalankan hukum Islam. Lebih kurang 10% menjalankan hukum Al-Quran dan hadis. Arab Saudi walaupun menjalankan hukum hudud, tapi mereka melakukan bagai-bagai dosa besar kepada Allah dalam masalah lain. Umpamanya, comel dah mereka menjalankan hukuman sebat ke atas peminum arak dan pengedar dadah, hukuman pancung kepada orang yang membunuh, hukuman rejam kepada penzina, hukuman potong tangan kepada pencuri perampok. Tapi dalam perkara yang lain masih lagi melakukan dosa. Tapi sekurang-kurangnya mereka telah lepas tanggungjawab mereka itu sebagai jawapan di hadapan Allah nanti, iaitu mereka menjalankan sebahagian daripada yang telah diwajibkan. Mana Allah tanya, mu jadi pemerintah, mu jalan tak hukum hudud? Jalan, terlepas je bahagian tu. Walaupun ada lagi beberapa kesilapan. Maknanya satu perkara kita buat baik dapat lihat, dan satu perkara kita buat jahat akan dapat lihat, maksudnya akan dikira. Bukan maknanya kita menjalankan hudud kemudian kita boleh melakukan perkara lain yang zalim, tak boleh. Batu udkhulu fi silmi kafah, bukan saja dalam masalah hudud, tapi dalam masalah perhubungan antara bangsa mesti ikut Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis menyebut tentang hubungan antara bangsa dengan negara-negara musuh umat Islam seperti Amerika dan Israel. Iaitulah, nampak, faktuluhum haisu sakiftumuhum. Hendaklah kamu memerangi Amerika dan Yahudi itu di mana saja kamu sempat bertemu dengan mereka. Hak ni Arab Saudi dah buat. Dia berbaik-baik dengan musuh nombor satu umat Islam. Dan bahkan memberi kemudahan kelengkapan. Nampak? Perang kepada orang-orang tentera Amerika di bumi umat Islam. Ini dosa mereka yang sangat besar kepada Allah. Walaupun mereka melakukan hudud di dalam negara, mereka tetap berdosa kepada Allah. Sebab tu kita kena guna semua kewajipan ini mengikut persepsi yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul, bukan ikut acuan kita, bukan ikut sihir kita. Apatah lagi kalau kita tak menjalankan hudud, kemudian menjadi sebagai penaja maksiat pula dengan arak, judi, hiburan dan sebagainya, lebih-lebih sesat lagi. Nampak? Maka sesat ini tak ada jalan pulang melainkan satu, kullu dhalalatin finnar. Semua yang sesat itu tempat baliknya ialah api neraka. Soalan seterusnya, bagaimanakah dengan orang yang menolak Islam sama sekali atau menganut agama lain? Orang yang tolak Islam. Hak tadi orang Islam separuh. Hak ni bukan Islam atau menganut agama lain. Jawab, maka sikap dan tindakan seperti ini adalah merupakan satu perbuatan yang paling salah lagi sesat. Hidupnya adalah sia-sia. Segala kegiatan dan amalannya ditolak dan akhirnya ia akan mengalami kerugian yang besar dan penyesalan yang berkesudahan. Dalam hal ini dapat kita fahami daripada firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 83 yang berbunyi, Afa ghayra dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ard tau'a wa karha wa ilaihi yurja'un. Adakah patut mereka mencari selain daripada agama Allah, padahal kepadanya lah menyerah atau tunduk sekalian makhluk di langit dan di bumi, sama ada secara sukarela ataupun secara paksa, dan kepada dialah kamu akan dikembalikan. Yani sesat yang paling jahat sekali ialah tidak menganut Islam. Hak tadi orang Islam tetapi ikut nafsu, menjalankan ibadat menurut Islam tetapi ekonomi pakai riba, menjalankan ibadat puasa tengok anak bulan tetapi apabila pilihan raya memberi sokongan kepada golongan-golongan yang tak mau menjalankan Islam. Itu panggil Islam juga tapi derhaka kepada Allah. Hak tu bukanlah sehabis-habis sesat, cuma sesat sahaja. Orang Islam yang ambil separuh-separuh, tolak hudud, tolak Quran, tapi mereka beriman cuma tak mau beramal saja. Ataupun beri sokongan pada golongan zalim,
kerana nak kepada harta benda, mereka dak pupuk. Orang Islam ni tapi ni golongan-golongan yang sesat, tidak selama-lama dalam api, tak lama. Jadi golongan yang ambil Islam sebagian-sebagian tak kekal dalam api neraka. Mungkin dalam 1 juta atau 2 juta tahun je duduk dalam api neraka. Tolak hudud mungkin duduk 20,000 tahun saja dalam api. Tapi golongan hak kafir terus ni, hak agama lain, hak ni dulu kini selamanya di dalam api neraka. Nampak? Iaitu golongan yang menganut agama selain Islam, ataupun golongan yang tak ada agama. Tak ada agama ni komunis lah, etis. Etis. Asalnya etis ni dia satu golongan yang tidak mempercayai agama. Kemudian pecahan daripada etis ni dia ada komunis. Komunis dia etis juga, iaitu tidak percaya kepada agama. Dan maksud komunis itu mempraktikkan satu sistem pemerintahan yang sama rata kepada semua orang, iaitu harta benda tak boleh lebih. Macam Korea Utara, macam Rusia ni buat. Itu komunis. Mereka juga etis, tak percaya pada Tuhan. Komunis ni maknanya semua orang tak boleh taruh harta. Ini juga bertentangan dengan Islam. Islam ni membenarkan orang tu lebih harta daripada orang lain kerana dia kuat berusaha. Boleh dia lebih, cuma mewajibkan zakat harta. Komunis ni tak sama rata belaka. Sama susah belaka. Kalau senang belaka. Kalau duduk rumah komang belaka. Itu komunis. Yang kaya-kayanya bos-bos komunis ni lah. Satu lagi etis ni orang yang tak percaya ke Tuhan langsung. Tak ada Tuhan, dia kata menawak belaka. Ada juga etis dalam kalangan umat masyarakat Malaysia hari ni. Walaupun tak ramai, tetapi ada golongan etis. Mukanya Melayu macam kita lah, tapi oleh kerana tidak diberi didikan agama yang cukup, akhirnya tidak mempercayai Tuhan. Baik, ataupun agama kafir. Agama kafir ni selain pada agama Islam, sama ada agama itu dibenarkan di dalam sebuah negara atau tidak dibenarkan. Kafir laknat belaka sini sesat dan paling-paling sesat belaka. Agama Yahudi kekal dalam api neraka. Agama Kristian tak ada cang terus dalam syurga, kekal selama-lamanya. Agama Majusi, Buddha, agama Jet Li, faham? Tu kekal dalam api neraka. Jackie Chan apa semua. Jasbong habis patak neraka belaka. Kalau malaikat mereka ini mati dalam keadaan sempat mengucap 2 kalimah syahadah. Faham? Sekarang ini satu fenomena yang begitu menarik, iaitulah di sebelah negara-negara umat Islam ramai yang telah murtad. Kita dengarlah dalam Malaysia ni ribu murtad. Ada masuk Kristian, ada masuk Hindu. Paling ramai masuk Kristian. Nombor 2 paling ramai orang Melayu masuk Hindu. Tetapi di sebelah Eropah dan Amerika, sekarang ni kecenderungan orang Kristian meninggalkan agama Kristian dan memeluk Islam. Ini semua ni kerja Allah Ta'ala belaka. Nampak? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Manusia merancang, puak-puak baptis, puak-puak missionaries, iaitu puak-puak ajaran Kristian, merancang satu serangan untuk mengkristiankan umat Islam. Di sebelah Asia ni, terutama Asia Tenggara, bermula pada tahun 1509. Datang seorang padri penyiasat, dia Melaka. Siasat dia kata boleh Kristiankan tanah Melayu. Lepas tu atalah tentera. Alfonso di Al-Dakli nak buka pada tahun 1511. Start daripada tu mari semua penjajah Kristian. Lepas pada tu Belanda, lepas pada tu British. Dan tak heranlah sampai sekarang lebih kurang 500 tahun dah, maka ribuan yang masuk Kristian. Tapi tak ada ulama yang masuk Kristian. Di Eropah sekarang padri masuk Islam. Padri masuk Islam. Ini soalan yang dia orang padri Kristian tak boleh jawab. Kita perlu tanya kepada dia, betul ada orang Islam masuk Kristian, tapi orang yang jahil-jahil, orang hak cak ayam breng belaka, orang yang tak faham tentang Islam. Tidak ada ulama-ulama cendekiawan Islam, orang yang bertaraf tinggi ilmuwan Islam masuk Kristian, tak ada. Kenapa padri-padri kardinal, pop Kristian masuk Islam?
menunjukkan Islam itu adalah benar. Dalilnya orang yang bijak dalam agama Kristian masuk Islam, dan orang yang bodoh dalam agama Islam masuk Kristian. Nampak? Dia tak boleh jawab soalan ni. Nah. Jadi agama mana pun kekal dalam api neraka belaka. Sama ada agama itu dibenarkan oleh pemerintah ataupun yang tidak dibenarkan. Nah, umpamanya di Arab Saudi, agama yang tidak dibenarkan seperti agama Bahai tidak dibenarkan dalam negeri Arab Saudi, dan juga tidak dibenarkan dalam Islam. Ini memang kafir. Ada negara yang membenarkan agama Bahai. Ada agama negara yang membenarkan agama Bahai. Macam di negara kita agama Bahai boleh. Agama Bahai. Walaupun difatwakan sesat oleh majlis fatwa, tetapi bebas bergerak ke sana kemari. Itu agama kafir juga. Dan kalau di Amerika, agama yang paling banyak dianuti iaitu Kristian. Nampak? Agama Kristian. Dan mereka ini ada lebih daripada 100 ajaran sesat yang diharamkan di Amerika. Dia ada juga ajaran sesat oleh majlis agama Kristian ni. Daripada apa yang telah kita ketahui, lebih daripada 100 ajaran sesat diharamkan di Amerika. Dia sesat dah, dia boleh kata pula ada ajaran sesat. Nampak? Di antara ajaran-ajaran baru yang dibenarkan di Amerika, iaitu kumpulan Hare Krishna. Nampak? Hak kepala botak, lepas tu ada tocang belakang. Itu agama baru. Dibenarkan di Amerika, dibenarkan pendaftaran. Tapi ada 100 dia kata ajaran sesat. Dia sesat dah, Kristian dah sebuh. Ni yang pelik. Dia bapa sesat dah. Dia kata ni agama sesat juga. Macam puak-puak yang mensesatkan Yaping, dia sesat dah. Dia kata Yaping pula sesat. Sama-sama sesat. Yaping kata dia kerajaan langit. Sesat lah. Orang yang kata Yaping sesat pula kata agama mana, hukum yang turun dari Quran daripada langit, dari jalan sekarang, tak sesuai dengan zaman sekarang. Anak-anak Yaping ni kok. Dan terdapat juga dalam surah yang sama, ayat yang 85, Allah berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan sesiapa yang menuntut selain daripada Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima daripadanya, dan ia di akhirat nanti termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Yang ini barang siapa cari agama selain Islam, maka dia tidak akan diterima sedikit pun oleh Allah. Walaupun dia beribadat kuat. Macam orang-orang Hindu yang berpuasa 40 hari. Hindu Pariang 40 hari puasa. Tok Cia dia lah, ustaz dia, Tok Imam dia. Dia waktu dipanggil puak-puak warak. Warak, warenda. Warak duduk dalam Tok Cia dia. Tidak main dah macam kita ni. Tak ada dah tengok TV, tak ada drama, tak ada apa. Dia kira mendekatkan diri. Dengan musabih dia. Tok Cia tu, Hindu 40 hari, 40 malam, tak makan, tak minum, makan sayur. Nampak? Sedap puasa gitu. Dan air susu saja puasa benda gitu. Tapi tak apalah, dia tujuan beribadat nak mendekatkan diri kepada Allah. Allah tak terima. Pasal apa? Tak mengucap 2 kalimah syahadah dan beriman dengan 6 rukun iman dan 5 amalan rukun Islam. Lepas tu kita kena diri 5 rukun Islam, 6 rukun iman. Dia nak terima. Tok Cia tu dalam ketik tu, hak budang, cukur bulu kening, 3 ada tanda tadai, bulat-bulat, Shaolin. Wasbih dosa walagah. Duduk wirid dalam ketik dia, tak ada beg luar macam kita. Main-main buang musim gigi jaya, tak ada dah dia. Dia kira mendekatkan diri pada orang. Tuhan terima? Tak terima. Pasal apa? Pasal basic tak betul. Asas dia tidak beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni gitu. Tak ada asas. Kuat ibadat, fala yuqbala minhu.
Allah tidak menerima suatu pun daripada dia. Nak sikit pun Allah tidak menerima. Walaupun kuat ibadat, tak usah kata kaki hau pasik, Kristian pasik. Padri tu siapa dak nikah. Nak, siapa dak nikah. Kuatnya ibadat, Tuhan tak terima juga. Kerana kafir zatnya. Nak, dia kata Nabi Isa mengharamkan kahwin bagi padri tadak pelawak belaka. Kerana Nabi Isa akan turun pada akhir zaman, akan bernikah. Tak, akan berkahwin. Jadi membatalkan agama Kristian yang mengharamkan padri dan sister berkahwin. Sister ni padri puang tu lah. Padri lelaki, padri lah. Kardinal, Pok tu maknanya ketua ulama dia. Al-Padri, Pok tu. Dia nak lawan fitrah manusia. Padahal Nabi Isa tak sempat kahwin. Dia angkat oleh Allah ke langit. Duduk pada tempat yang tidak diketahui. Cuma disebut dalam hadis Surah Mi'raj pada langit yang ketiga. Faham? Jadi hasilnya bila melawan fitrah manusia pada manusia jenis nak kahwin, bila besar dia akan cari hak tina. Bila tina dia besar cari hak jatang. Dia memang jadi gitu. Dia sama seri. Ini dia punya naluri. Dia macam ayang tau. Dia sama saja. Cuma dia ada peraturan. Bila ikut peraturan tak macam ayang. Padri dan sister ni diharamkan kahwin. Akhirnya kita tengok kejadian yang berlaku zina dalam gereja. Nampak? Catatan daripada keseluruhannya, gereja yang paling banyak mencatatkan kejadian zina sama padri dan liwat ialah gereja-gereja di Amerika. Amerika duduk tempat pertama seluruh dunia. Padri paling banyak berzina dengan sister. Dan sister pula jadi lesbian. Padri liwat sama padri. Dia ada padri nombor 1, padri nombor 2. Macam Cik Imam nombor 1 lah, nombor 2. Dia gitu. Siapa masih liwat molek-molek ada. Padri liwat. Padri maknanya jadi homoseks dan sebagainya. Mudah janang habis tau. Ini telah pun disedari oleh penganut-penganut Kristian. Tapi buat dok gitu Jadi agama, siapa yang cari agama selain Islam, Allah tak terima. Walaupun bersedekah begitu banyak. Kita tengok kalau orang Kristian, orang Yahudi, kalau buat fan, buat derma, dia paling banyak beri. Ada seorang daripada artis terkenal Hollywood yang mewasiatkan hartanya bermula 3 bilion untuk rumah anak-anak yatim. Kita nak beri 3 bilion. Ustaz kata aku nak mampu. Tok Imam 2% ni ke? Tu. Patut orang beriman dah tak bergaluh. Ni orang kafir pula. Tapi walaupun begitu Tuhan tak terima juga. Tuhan tak terima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan pada hari akhirat dia daripada golongan yang rugi. Rugi akhirat maknanya tak akan dapat mencapai nikmat yang abadi iaitu syurga. Itu makna khasirin. Rugi pada akhirat. Rugi dunia boleh tahan. Tak dapat rumah besar, kereta besar, pangkat besar, bini perut besar, tak dapat apa. Tak. Tetapi akhirat tak dapat nikmat syurga, maknanya rugi yang hakiki. Iaitulah masuk dalam api neraka. Walaupun kita tengok hebat, kehidupan mereka kita begitu mewah. Tak. Tapi api neraka sedang menunggu bernyala-nyala. Minat sangat ni pelakon ni. Hebat sangat ni pelakon. Dapat 7 Oscar. Pelakon terbaik. Dia sama boleh. Hero terbaik. Orang muda terbaik. Macam-macam meseng. Dah kira lah. Pelakon terbaik. 8 Oscar, 20 Oscar. Dah muat agama bukan Islam. Kekal dalam api neraka. Biar suara sedap lagu mana pun. Tak kira kompolang mana pun. Hak mu minat penyanyi mana pun. Dah kalau mu mati selain daripada dalam agama Islam. Penyanyi Amerika ke. Penyanyi British ke. Jepun ke. Dalam api neraka. Dulu, kini dan selamanya. Dah akan keluar dah. Kerana hanya orang yang menganut agama Islam. Dan mati dalam keadaan Islam saja. Yang boleh masuk ke dalam syurga Allah. Wallahu a'lam. Adakah selawat ke atas Nabi Ibrahim diwajibkan pada akhir tahiyat?
Yang kedua, ada seorang ustaz yang mengajar bahawa terdapat khilaf antara ulama tentang turunnya Nabi Isa AS pada akhir kiamat. Oleh itu boleh mempercayai, kita percayai atau tidak percaya akan turunnya Nabi Isa AS. Yang ketiga, bolehkah kita berkaraoke bagi menghiburkan hati tanpa bercampur gaul laki-laki dan perempuan? Bolehkah kita tidak menegur atau berkawan dengan seorang kerana sikapnya yang terlalu sombong dan angin, di samping itu sentiasa suka menyalahkan orang lain dan sentiasa rasa dirinya betul walaupun dia tahu yang dia memang tak betul? Jika kita terus berkawan dengan dia, kita sentiasa selalu sakit hati dan akan berlaku pergaduhan besar yang boleh menyebabkan tumbuk menumbuk dan menyimpan dendam. Soalan terakhir, tupai boleh dimakan atau tidak? Sebab ada orang buat buat sup, beliau kata makruh je, tapi kena sembelih dulu. Nak kata haram, tupai hanya makan buah-buah je. Baik, dia tanya, tupai ni boleh makan ke tak? Boleh makan ke tak tupai? Kerana dia kata ada orang buat obat. Buat obat tak mesti boleh makan. Nak? Buat obat tak mesti boleh makan. Macam orang obat gatal, kan orang kata kalau tak jadi juga orang gahang aicau. Nak? Takkan boleh minum. Dah aicau dah buat obat, boleh minum aicau kot? Tak boleh ya. Lemah saja kot. Tak. Kemudian ada orang buat sup. Lepas tu boleh makan ke tak ni? Nak kata haram, makan buah je. Baik, jawapannya tak ada penatang air nak makan. Gimana? Yang siapa nak makan tupai itu? Baik, apa yang disebut oleh ulama-ulama fiqh dalam kitab-kitab fiqh dan kitab-kitab fatwa, masalah tupai ni tak berlaku ijma' ulama pada halal dan haramnya. Iaitu berlaku khilaf di kalangan ulama'. Ada kalangan, ada setengah ulama' yang mengatakan harus kerana tidak ada dalil pada mengharamkan dia. Ada ulama' yang mengatakan haram. Dan pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, tupai yang makan buah itu harus dimakan. Tupai yang bertaring tidak boleh dimakan. Jenis makan anak burung. Tak boleh makan, jenis makan karung. Ada juga yang makan karung, makan jenis makan kotor. Makan anak bewok, makan anak ulu ada. Jenis tupai taring. Tupai hak jenis makan buah, hak gigi dia susu molek macam gigi je kekek tu. Molek. Tu boleh makan. Katanya setengah katanya ulama pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i. Jadi ada berlaku khilaf juga dalam mazhab Syafi'i. Jadi orang nak makan, taklidlah pendapat tu, iaitu tupai sebahagian tupai. Tapi kalau kita nak cermat, tak usah makanlah. Supaya keluar daripada khilaf. Tapi dah ada pendapat yang mengatakan boleh makan, nak makan kok lah gilah. Cuma janganlah hari surah ni. Dia kata kita tak mau tegur dan berkawan dengan orang yang sombong. Orang ni memang sombong. Dan memang tak mengaku salah sama, dan keras kepala, berani dan sebagainya lah. Maknanya kalau cakap, kalau duduk dengan dia jadi balas sama. Dan memanglah boleh kita tak berkawan orang lagu ni. Cuma kalau boleh kita cuba untuk